Okay, Assalamualaikum dan selamat malam. So, kita akan mulakan sesi kita untuk tutorial 4 dalam bacaan kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ftah alaina nikmataka wa syur alaina min hazaina ketika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey, jadi pagi tadi kita dah habiskan kita punya topik confidence interval. Hari ini kita akan sekarang ni kita akan masuk kepada hypothesis testing. Bagi siapa yang dah masuk open class hari itu untuk hypothesis testing, dia tahulah apa dia punya langkah-langkah nak kena buat, apa tajuk yang terkandung dalam hypothesis testing. Okey. Jadi kat sini kita ada nota. Okey, nota ni kat sini boleh rujuklah, ada simbol-simbol dia. Yang baru ataupun jarang jumpa adalah yang ni lah, ST, S2P dengan P hat. Okey, tiga ni adalah simbol yang kita akan guna dan dia sangat jarang digunakan. Okey, jadi yang ni kena tahulah apa benda tu. Okey, untuk buat hypothesis testing, kita sentiasa kena ingat 5 langkah ni. Okey, kita mesti kena ingat 5 langkah ni. So biasanya kita akan buat step 1 hingga 5 ikut urutan. Okey. Jadi dalam tajuk ni kita akan keluarkan maklumat berdasarkan ayat yang diberi. Okey. Jadi kita baca sama-sama. The Medical Rehabilitation Education Foundation claim that the average cost of rehabilitation for stroke victims is RM34,672,000. Okey, 34,372 ringgit lah. Okey. Yang ini adalah dia punya average. Dan average ni kita anggap dia sebagai mean. Okey. Di sini dia tak cakap pun mean untuk yang 24,000 ni adalah sampel ataupun population. So kita biar dulu. Okey. To see the average cost of rehabilitation is different. Okey, ada perkataan different. Okay, at a particular hospital, a researcher selected a random sample. Okay, ini ada dia sebut sampel. Bila dia sebut sampel, maksud dia keseluruhan data yang terkandung selepas tu adalah sampel. Okay, contohnya 35 ni merupakan sample size. Okay, jadi kita keluarkan apa itu N. So N adalah sample size. So N kita adalah 35. Kemudian kita ada average untuk sampel. Okey, sebab kita dah masuk kawasan sampel. So kat sini dia ada perkataan average. Di sini diberi RM25,226. RM226, okey. So X bar sebagai sample mean. Dan kita ada RM 25,226. Okey, kemudian disebut juga standard deviation untuk population. Yang ini dia dah mention perkataan population. Jadi dia bukan yang S, dia adalah sigma. Okey, dia adalah sigma RM 3,251. Kemudian kita ada alpha. Alpha kita adalah 0.01. Okey, di sini kita keluarkan maklumat dulu. And then kita baru nak kena pasti hipotesis alternatif dengan null hipotesis. Yang ini masuk kepada step yang pertama. Okey, yang step pertama ni kita baru masuk. Kalau confidence interval, step pertama adalah keluarkan maklumat. Tapi kalau hypothesis testing, step pertama adalah kita keluarkan hipotesis. Okey. Dalam tajuk ni, dia nak kita test hipotesis untuk average. Okey, kita akan test to see of the average cost of rehabilitation. Jadi, ini adalah data untuk satu data sahaja. One data sample only.
Okay, dan kita nak test average. Kita nak lihat kita punya perbezaan mean. Okay, different. Ada perkataan different. Jadi null hypothesis kita adalah mean population sama dengan RM untuk 24,672. Okey, ini adalah mean untuk population. Kalau kita tengok ke atas, dia dah sebut mean warna biru ni. Dan mean dia adalah 24,000. Okey, jadi ini automatically dia akan sebut sebagai population mean. Jadi kita kan dalam hipotesis ni sentiasa ambil nilai population. Okay, always population. Always population. Maksud dia, kalau kita nak test variance ke, kita nak test standard deviation ke, kita sentiasa akan ambil population. Okay, sama juga dengan proportion. Kita akan ambil population. Jadi, kita akan fokus kepada mean population dan kita tengok kat sini dia ada perkataan different. Dalam alternative hypothesis, okay, kita ada alternative hypothesis. Dalam alternative hypothesis ataupun H1, kita hanya gunakan 3 simbol. Kita guna simbol kurang sama dengan, lebih daripada, dan tak sama dengan. Kita akan guna antara 3 ni. Choose one. Okay, pilih satu simbol. Kalau null hypothesis, kalau null hypothesis ataupun H0, kita akan guna satu simbol sahaja, iaitu sama dengan. Okay, jadi ini sahaja simbol yang akan digunakan dalam hipotesis. Kedua-dua hipotesis ni. Okey, jadi kalau yang ini kita panggil dia sebagai less than. Kalau yang belakangan kita panggil dia sebagai more than. Kalau yang tengah-tengah ni, yang tak sama dengan ni, kita panggil dia sebagai different. Okey, different ataupun not equal. So kita gunakan tak sama dengan. Okey, nilai dia still sama dengan population. Dia tak berubah. Kita hanya bermain dengan simbol sahaja. Okey, bermain dengan simbol sahaja. Nilai yang atas tu jangan ubah. Okey, jadi bila kita dah siap buat hipotesis, kita akan dapat estimate markah kita ada dalam 2 hingga 4 markah. Okey, so kita akan dapat 2 hingga 4 marks lah kat sini. Sangat besar. Okey. Sekarang kita dah selesai masuk step yang pertama. Okey, kita akan masuk kepada step kedua. Step kedua kita sama dengan confidence interval. Okey, confidence interval kita adalah cari critical value kan, yang step kedua. Jadi untuk hypothesis testing, step kedua juga sama, cari critical value. Okey, so critical value kita akan mula dengan alpha. Sama je macam tajuk tadi. Alpha kita adalah 0.01. Ini 0.01 level of significance. Jadi disebabkan kita gunakan simbol special ni, ini sebagai simbol special sebab dia tak sama dengan, kita akan bahagi 2. Kenapa? Sebab kita tak tahu dia dekat belah kiri ataupun dia dekat belah kanan. Jadi kita assume dia ada 2 belah. Sebab tu kita bahagi 2. Kemudian kita akan cari nilai alpha yang sebenarnya 0.005. Okay. Now kita nak guna Z ataupun T. Okay, kita nak guna Z ataupun T. Okay. Kita akan guna nilai Z sebab apa? Sebab population standard deviation diberi. Okay, population standard deviation diberi yang bentuk sigma dekat sini. Ni population standard deviation. Ingat kalau population standard deviation diberi, sentiasa guna Z.
Tak kisahlah nilai N dia kurang ataupun N dia lebih. Kalau N dia kurang 30 ke, N dia kurang lebih 30 ke, tak ada masalah. Yang penting kalau standard deviation untuk population diberi, kita akan guna Z. So, bila kita guna Z, kita akan tulis Z 0.005. Jadi kita akan buka Moodle table. Okay, Moodle table untuk areas ataupun normal percentage points or Dinitz normal distribution. Okay. Ni, table 4. Percentage points of the normal distribution. Okay, so kita akan cari nilai alpha yang baru. Nilai alpha yang baru kita adalah 0.005. 0.005 di bawah sini Jadi kita punya nilai Z kita adalah 2.5758. 2.5758. Okey. Kita akan selesai cari critical value. Untuk critical value, kalau Z dengan T, kita hanya guna Moodle table sahaja, tak payah guna formula. Tapi kalau untuk F dengan Chi distribution, dia ada formula dia tersendirilah untuk cari critical value. Okay. Then kita akan cari test statistik. Okay, test statistik. Test statistik. Test statistik maksudnya kita akan guna formula. Kalau critical value, kita akan guna table. Kalau test statistik, kita akan guna formula. Sebab tu formula kena hafal. Okay, formula dia sama je macam sampling distribution. Z-test equals to X bar. Okay, X bar minus mean population bahagi dengan standard deviation bahagi dengan punca kuasa N. Okay, so X bar kita adalah 25,226. Okay, 25,226 tolak dengan mean population 24,672. Okay, so standard deviation untuk population kita adalah 3,251. Dan kita akan bahagi dengan punca kuasa N. Okay, punca kuasa N kita adalah 35. Okay, hanya guna formula biasa sahaja. Formula sampling distribution. Okay, kita akan dapatlah nilai tu. Kita akan kira. 25,226. Kita akan tolak dengan 24,672. Okay, kita akan bahagi dengan 3,251 per dengan punca kuasa 35. Okay, so jawapan dia akan dapat 1.008. 1.008. Okay, bila kita dah buat macam ni, kita akan dapat markah tau. Yang ini 2 markah. Yang ini 2 markah. Okay, ini 1 markah silap. Ini 1 markah, ini 2 markah, ini 1 markah. Lagi 1 markah kita akan lukis. Kita kena lukis lah. So kena lukis sini graf dia. Okay, dan ni dia punya distribution kita guna Z kan. Okay, so kita punya nilai kita adalah tak sama dengan. Tak sama dengan ni maksudnya kiri dan kanan lah, dia ada 2 belah. Okay, tak sama dengan. So kita ada negatif. Okay, negatif 2.5758 dan positif. Kat sini positif 2.5758. Maksud dia, kalau kita dapat satu critical value, kita just simetrikan dia sahaja kiri dengan kanan.
Okay, dia adalah plus minus. Sebab kita adalah guna simbol tak sama dengan. Just masuk ke kawasan negatif, masuk ke kawasan positif, letak saja simbol masing-masing. Okay, kemudian kita punya Z-test. Z-test kita adalah 1. Okay, 1 di sini. 1.008. Lorikkan untuk rejection region macam ni. Okay, so ini adalah gambaran bagi distribution untuk data tersebut. Okay, jadi sekarang kita dah tahu nilai critical value dan kita punya test statistik. Kita nak buat masuk kepada step yang keempat pula. Kita nak buat pilihan, decision untuk accept atau reject. Jadi, kalau kita tengok balik, dalam gambar yang kita lakar tadi, nilai Z-test ataupun nilai test statistik kita berada di luar kawasan berlorik. Kawasan berlorik ni kita panggil dia sebagai rejection region. Jadi, bila nilai 1.008 ni berada di luar kawasan rejection region, kita akan accept null hypothesis. Okay? Kita akan accept null hypothesis. Kenapa kita akan accept null hypothesis? Okay. Kenapa? Sebab rejection region hanya berada kawasan berlorik sahaja. Kalau nilai Z-test kita berada dalam kawasan berlorik, kita akan reject null hypothesis. Tapi kalau dia luar kawasan reject, so kita akan accept null hypothesis. Ataupun kita akan cakap do not reject. Okay, do not reject null hypothesis. Okay, kalau macam ni pun diterima. Sebab ini adalah decision kita, pilihan kita. Tapi kita kena uraikan lagi. Kenapa? Because. Okay, kita akan uraikan kerana Z-test kita 1.008 lebih kecil daripada critical value kita iaitu 2.5758. Ini adalah salah satu sebab. Dan sebab lagi satu adalah kita punya Z-test do not fall, tidak terjatuh dalam into rejection region. Dia tidak berada dalam kawasan rejection region. So dia accept lah. Itu sebabnya. Okay, jadi kita punya step by step ni kita kena selesaikan lah. Okay. Next, kita akan buat kita punya kesimpulan umum. Kita akan bagi tahu ayat yang sama sahaja. There is sufficient evidence ataupun there is an evidence to support, to conclude ataupun to accept ataupun to reject something lah kan. Okay, kat sini kita tengok balik soalan. Bila kita nak buat kesimpulan umum, kita akan salin balik soalan. Soalan kita berada di sini. To see of the average cost of rehabilitation is different at a particular hospital. So, kita punya ayat, there is sufficient evidence to, kalau yang ni, korang boleh cakap, to conclude, untuk simpulkan, to conclude that the average, kita salin soalan, the average cost of rehabilitation, the average cost of rehabilitation is not different. Kita just tambah perkataan not. Sebab kita tidak menyokong. Okay, kita tidak menyokong alternative hypothesis. Okay, ini yang kita highlightkan warna merah ni. Okay, bila kita reject null hypothesis, kita akan sokong ayat ni. Sebab apa? Sebab ayat ini adalah alternatif. Sentiasa alternatif. Soalan sentiasa bagi pernyataan alternatif.
Okey, soalan sentiasa bagi penyataan alternatif. Kita nak sokong alternatif tersebut ataupun tidak, based kita akan reject balik kepada kita akan refer balik kepada ni. Kalau kita accept null hypothesis, maksudnya kita akan reject. Kita akan reject alternatif. Kita akan bangkah atau membangkang alternatif. Kita akan lawan. So perkataan different ni kita akan cakap is not different. Is not differ ataupun is not differs ataupun different. Contohlah something. It's not different. At a particular hospital. Okay, at a particular hospital. Itu sahaja. Okay, jadi step 4 dan 5 kita dah siap. Kita dah buat decision, kita dah huraikan kenapa dan kita dah buat conclusion umum, kesimpulan umum. Itu sahaja langkah-langkah bagi hypothesis testing. Okay. Alright. Yang ini korang follow sahaja dia punya step by step dan nanti kalau nak lakar kena tengok dulu formula apa yang nak kena guna. Okey. Jadi siapa nak catat. Okey. Kita sambung soalan seterusnya. Jawapan dia sama tak dengan yang tutorial tu? Okey, sama jawapan dia, cuma ayat kesimpulan dia sahaja yang berbeza. Okey, ni sebab kita cakap tadi dia different, sekarang kita cakap dia similar ataupun equal, samalah. Okey, so kita just songsangkan ayat tu sahaja. Okey, next. Soalan nombor 2. Kita akan buat sampai soalan nombor 4. Okey. Ni baca dulu. Researchers studying the effects of diet on growing would like to know of a vegetarian diet affects the height of a child. Researchers randomly selected. Okay, yang ni bila dia dah randomly selected, maksudnya daripada cerita pasal height of a child ni, dia dah pilih 12 orang yang berumur 6 tahun. Dan mean untuk ketinggian children ni adalah 42.5 inches. Ini adalah mean. Dengan standard deviation kita adalah 3.8 inci. Okey. Dan kat sini diberi the average height, ini mean juga, mean height untuk kesemua all 6-year-old children is 45.75. Okey, sekarang kita ada dua mean. Okey, kita ada dua mean. Mean yang pertama height of the children. Ini adalah of the children. Yang ini adalah all 6-year-old children. Beza dia, okey, beza dia macam ni tau. Kita ada population, kita ada sample. Katakan population ni kita ada ambil dalam satu kelompok. Okey, satu kelompok ni, ini kita buat macam ni bulat, satu kelompok. Dan dalam satu kelompok ni kita ada ramai orang.
Okey, ramai sangat orang. Okey, ramai sangat. Okey. Bila kita pergi jadikan dia sebagai sampel, kita akan ambil beberapa sahaja. Kita akan ambil macam portion dia sahaja, sikit sahaja. Contoh kat sini beberapa lah kan. So sampel ni dia akan ambil dalam mungkin berapa orang. Mungkin kat sini kita ada 12 orang. Kita pilih selected 12 orang. So yang ni orang ni kita akan darab dengan 12. Maksud dia dalam kelompok yang sangat ramai yang tak terkira orangnya, kita akan pilih sebanyak 12 orang. Jadi bila dah masuk kepada kawasan sampel, N kita adalah 12. Okey. Kemudian diberi average height. Okey, average height ni maksudnya ketinggian mean. Okey, mean ketinggian kita untuk satu children adalah 42.5. Maksud dia untuk satu orang pelajar ataupun kanak-kanak S bar lah. Sebab kita dah jadikan dia sebagai sampel. Contoh, sampel ni adalah contoh. Ni kita bagi sebagai satu contoh uji kaji. So 42.5 inches. Okey. Dan kita ada standard deviation S iaitu 3.8 inches. Okey, dan diberi kat sini mean keseluruhan untuk pelajar untuk kanak-kanak berumur 6 tahun. Bila dia cakap mean keseluruhan, maksudnya keseluruhan tu adalah satu kelompok. Okey, satu kelompok ni, keseluruhan. Maksudnya, bila kita cakap satu kelompok, kita akan anggap dia sebagai population mean. Okey, population mean. Okey, population mean kita adalah berapa? 45.75. Jadi yang ini kita dapat bezakan. Yang mana satu sampel, yang mana satu population. Population sentiasa keseluruhan, overall. Kalau sampel, dia hanyalah melibatkan beberapa sahaja. Jadi kat sini, average height of the children, dia tak cakap all pun. Dia cuma cakap children sahaja. Maksudnya, sampel lah. Kalau yang ni dia sebut perkataan all. Maksudnya population. So itu adalah keyword-keyword dia. Okay, barulah kita boleh masuk dalam step pertama. Okay, step pertama, kita nak tahu H null dengan alternative hypothesis. Okay. Sebelum tu kita habiskan conduct a hypothesis test. Okay, conduct a hypothesis test to determine whether there is overwhelming evidence at alpha 0.05 that 6-year-old children are not the same height. Ini adalah keyword dia. Dia nak suruh kita test sama ada ketinggian dia adalah tidak sama ataupun sama. Okey, tidak sama ni adalah alternatif. Ini adalah alternative hypothesis. Not same. So automatic kita akan guna tak sama dengan. Okey. Dan null hypothesis sentiasa guna simbol sama dengan. Itu sahaja. Okey. Assume the heights of 6-year-old vegetarian children are approximately normally distributed. Okey. Jadi kat sini kita ada mean population kita iaitu 45.75. So kita salin sahaja. Jadi siaplah kita punya hipotesis. Yang bermain kat sini adalah simbol dia sahaja. Yang bila kita nak tengok pernyataan tu dia cakap not same. Not same adalah alternative hypothesis. Okey. Jadi dekat sini dah boleh dapat 2 hingga 4 markah. Okey. Kemudian kita nak buat masuk step kedua ni. Tapi kita tak tahu nak guna Z or T. Okay, Z or T. Yang ni kena hafal. Dia kata normally distributed. Normally distributed dan kita punya standard deviation untuk population unknown. Okay, unknown. Jadi kita mungkin akan guna T. Tapi tengok dulu, betul tak? So kena buka nota. Tengok nota. Okay. Population normal atau not normal kat atas. Population normal untuk dekat bawah. Okay.
kat sini nilai N dia kurang daripada 30. Okey, nilai N dia kurang daripada 30. Bila kurang daripada 30, population dia juga adalah normal, maka kita akan ambil yang standard deviation is unknown. Okey, sebab kita tak tahu pun standard deviation bagi population. Sebab tu dia unknown. Yang kita tahu hanyalah sample standard deviation sahaja. Tapi untuk population punya tak tahu. So kita akan guna T. Okey, kita akan guna t-test. Jadi step yang kedua ni, okey, kita akan cari alpha. Sebabkan dia guna simbol special. Simbol special ni, alpha ni adalah 0.05 bahagi dengan 2. Sebab dia guna simbol special. Okey, jadi jawapan dia untuk alpha adalah 0.025 dan kita akan cari V dia, degrees of freedom. Untuk satu mean, ini kan tajuk satu mean kan? Sebab dia ada satu data sahaja. One data sample. Jadi kita akan guna N tolak 1 je lah. N tolak 1. So maksudnya 12 tolak 1 adalah 11. Okay, 12 tolak 1, 11. Okay, kemudian t-test pula. Critical value T kita adalah 0.025, 11 adalah Moodle table, buka Moodle table T distribution. Okay, table 7, percentage points of the T distribution. 0.025 dengan 11. Okay, 11 kat sini, 0.025 dekat sini lah. So 2.201. 2.201. Senang sahaja baca table dia. Baca sahaja dia punya alpha dengan dia punya degrees of freedom. Okay, step pertama hypothesis settle. Step kedua critical value settle. Step yang ketiga test statistik. Step yang ketiga test statistik. Kita guna t-test. T-test kita adalah sama je macam sampling distribution. So kita akan guna S bar tolak mean population over dengan standard deviation untuk sampel S, iaitu S over dengan punca kuasa N. Okey, formula dia sangat senang sebab dia macam sampling distribution. Jadi kita akan masukkan nilai. Okey, kita akan masukkan nilai. S bar kita adalah 42.5. So 42.5 tolak mean population kita adalah 45.75. Kita akan bahagi dengan nilai standard deviation. Standard deviation kita adalah 3.8 untuk sampel dan nilai N kita adalah 12. So 12, punca kuasa 12 lah sini. So cari nilai t-test. Okay, cari nilai t-test. Mana letak ni? Oops. So 42.5 tolak 45.75. Okey, dapat 13/4 something. Lepas tu bahagi dengan 3.8 per punca kuasa 12. Okey, so kita akan dapat dalam negatif 2.963. Negatif 2.963. Okey. Buat satu-satulah kira yang atas dulu 42.5 tolak 45.75. So dapat negatif 3.25. Negatif 3.25 bahagi dengan ataupun per dengan
Okey, buka kurungan 3.8 per 7/12. Sama je. So, dia dapat sama jawapan. Okey, so nak buat lakaran. Nak buat lakaran. Kita ada macam ni. Okey, kita ada T distribution. Ni T. So belah kiri kita kat sini ini plus minus kita sebab kita guna special symbol. So dia ada kiri, dia ada kanan. So kat sini kita assume dia 2.201 negatif. Okey, negatif. So yang ni 2.201 positif. Untuk critical value. So ni rejection region. Ini rejection region, ini rejection region. Kemudian negatif 2.963 ni dia macam lebih kecil daripada negatif 2.2. So mungkin kat sinilah something. Okey, kat sini something negatif 2.963. Okey. Jadi kita boleh cakap okey, dia punya t-test ni berada dalam kawasan belorik. So kawasan belorik ni adalah rejection region. Jadi kita punya step yang keempat tu dah boleh buat lah, dah boleh buat decision. Dah boleh buat pilihan bahawa dia adalah reject. Okay, so tulis reject null hypothesis. Okay, kemudian kita huraikan kenapa. Because t-test kita adalah negatif 2.963 lebih kecil daripada negatif 2.201 dan ataupun n fall. Ini fall into rejection region. Jatuh ke dalam kawasan belorik ataupun kawasan reject. Okay. So ayat dia ulang alik benda yang sama sahaja. Akhirnya kita akan buat kesimpulan rasmi, kesimpulan umum lah. Okay. So kesimpulan kita so kita akan buat perkataan yang sama. There is an evidence ataupun there is sufficient evidence. There is sufficient evidence to conclude. Ni kita nak support kita punya alternatif. So alternatif kita tadi dia cakap apa? 6-year-old vegetarian children are not the same height as other 6-year-old children. Itu dia punya huraian. Okay, to conclude that 6-year-old children, to conclude that 6-year-old susah. 6-year-old children, vegetarian, sorry. Vegetarian children are not the same height. As other 6-year-old children. Just salin balik soalan ni. Senang je kan? Okay. Yang penting step dia kena tahulah. Formula ni je yang berbeza. Okay, salin dulu. Siapa nak buat catatan, salin.
Okey. Seterusnya, kita akan masuk soalan 3 dan akhir yang 4. Kita akan habiskan satu sesi ni 4 soalan. Sebab ada 12 kan? Okey, soalan 4. Soalan 4 pula, soalan 3. Kita baca ya. A pharmaceutical manufacturer is concerned about the impurity concentration in batch of drug and is anxious that the mean impurity doesn't exceed 2.5%. The mean impurity doesn't exceed 2.5%. Okay, ni satu. Lepas tu kat sini kita nak test, it is known that impurity concentration follows a normal distribution. Okay, itu yang kedua. A random sample, so sampel dia dah masuk pada N sama dengan 10. Okay, so kita ada data. Okay, data ni dia tak bagi tahu dalam bentuk mean atau standard deviation. Jadi kita yang kena cari. So, N kita adalah 10. Yang ini tak payah buat jalan kerja pun tak apa. Macam ikut markah lah. Kalau markah dia sikit tak payahlah cari jalan kerja dia punya S bar semua kan. Tapi kalau rajin, buatlah carilah S bar tu. Okay, so S bar dia kita punya mean lah. So ambil calculator. Okay, pergi kat mode, pergi dekat statistik. Macam tadi, ingat tadi sesi pagi tadi ada cara guna calculator kan? Sama je. So mode statistik, first variable, and dia masukkan data. Okay, 2.1, 1.9, okay, dan seterusnya. Kalau kelas WIS, ingat kelas WIS kita guna cara dia lain sikit. Kita akan guna menu 6. Okay, menu 6 tu maksudnya menu statistik lah. Okay, jadi korang kena pandai cara tekan calculator kelas WIS. Lepas tu OptiN. OptiN first variable calculate. Okay, itu semua tadi pagi tadi ada diterangkan cara guna calculator. Okay, yang ni lepas dah masukkan nilai ni, tekan AC and then tekan shift, tekan 1. Kemudian pilih var. Ni pilih X squared pula. Pilih X bar. X bar kita adalah 2.27. So 2.27 ni adalah mean sample dan kita nak cari standard deviation S. So kena buka dia punya ni, buat balik var 4. So jawapan dia 0.4322. 0.4322. Okay. So ini dia punya data dan kita terus je siapkan dia punya jawapan. Okay, kalau macam ni korang cari sendirilah kan. Okay. Then step pertama, null hypothesis. Okay, hati-hati ni soalan perangkap sebab dia ada bagi dua perkataan. Satu, doesn't exceed 2.5. Okay, doesn't exceed 2.5. Tak semestinya ini adalah alternatif. Okay, biasanya alternatif ni dia akan bagi tahu dekat test. Test a significance level at alpha 0.05 that the population mean concentration is at most 2.5. Okay, at most ni maksudnya selebih-lebihnya ataupun maksimum 2.5. Maksud dia kita akan takkan mean yang ini sama dengan lah sebab yang H null ni mesti guna simbol sama dengan kan. Okay, and then kita punya alternatif kita adalah kita punya at most. At most ni maksudnya kurang dan sama dengan. Dia kata maksimum adalah 2.5. So 2.5 maksimum. Okay, jadi dia tak boleh lebih. Okay, 2.5 ni adalah max. Maksudnya dia boleh 2.5, dia boleh 2.4, dia boleh kurang daripada itu. Maksudnya 2.5 dan kurang daripada data tersebut. Dia sama macam orang kata dalam percentage, peratus kan kita ada 100% maksimum kan. Okay, max. Maksudnya tak boleh lebih lah.
Mungkin kita akan dapat 99, mungkin kita akan dapat 90, kita akan dapat 67. So maksudnya 100 ni adalah maksimum dan dia akan guna simbol kurang dan sama dengan. Okey. Dia maksudnya macam itulah at most. Ataupun kalau rasa susah nak ingat, kita akan terbalikkan dia jadi at least. At least maksudnya kita tahulah simbol dia kurang dan sama dengan, betul tak? Lebih dan sama dengan, betul tak? Maksudnya kalau kita pergi kedai, kita bawa sekurang-kurangnya RM5. Maksudnya kita bawa RM5 boleh, kita bawa RM6 pun boleh, lebih pun boleh. Jadi kita akan guna lebih dan sama dengan. Tapi kalau at most kita terbalikkan sahaja simbol dia. Okay, ini kalau nak senang ingat lah. Okay. And then kita punya nilai mean kita adalah 2.5. Ini adalah population mean. Okay, mean population mu mu. Okay. Then kita dah siap buat null hypothesis dengan alternatif, kita akan masuk kepada step 2 lah, iaitu critical value. Okay, so seperti biasa population standard deviation tidak diberi. Dia nak kita test population mean. So kita akan guna t-test. Okay, kita akan guna t-test. So alpha iaitu alpha adalah 0.05. Okay, yang ini dia guna simbol kurang ataupun kurang dan sama dengan. So tak payah bahagi dua. Biasa saja. And then V kita adalah N tolak 1. So V adalah 10 tolak 1. Okay, so dapat 9. Okay. And then baru kita masuk kepada T kita. T table 0.059. Ingat ya, dia bukannya guna simbol tak sama dengan. Dia guna simbol kurang sama dengan. Jadi tak payah bahagi dua. Okay, so kita pergi table 0.05, 9. So sinilah. Okay, 0.05 dengan 9. So 1.833 jawapan dia. Okay. 1.833. Okay, 0.05. Kemudian kita pergi kepada 9. So jawapannya dekat sini. Okay, next kita cari test statistik. T-test. Okay, T-test. Sebab standard deviation is unknown. Population standard deviation is unknown. T-test. T-test kita adalah S bar kita adalah 2.27 tolak dengan population mean kita adalah 2.5. Kemudian kita akan bahagi dengan S kita adalah 0.4322. Okay, perkan dengan punca kuasa N, iaitu punca kuasa 10. So apakah jawapan dia? Okay, 2.27 tolak 2.5. So bahagi dengan 0.4322 perkan dengan punca kuasa 10. Dapat negatif 1.683. Okay, negatif 1.683. Okay, now kita nak kena lukis. Okay, ini adalah distribution kita. Okay, ini adalah T. Disebabkan kita gunakan simbol kurang dan sama dengan ataupun kurang. So bila kita guna simbol kurang, maksud dia kita akan check dekat belah kiri sahaja. So dia punya critical value sini 1.833 ni akan masuk kawasan negatif. Okay, so dia akan jadi negatif 1.833. Okay, dan kita akan check negatif 1.683 ni adakah dia berada dekat kawasan lorik ataupun bukan. So negatif 1.6 ni lebih besar daripada negatif 1.8. So ni mungkin kat sini. Ini adalah negatif 1.683. Dia berada di luar kawasan berlorik. Maka
kita akan masuk kat sini. Step yang keempat, kita akan accept null hypothesis. Okay, kenapa dia accept? Sebab dia berada dekat luar kawasan berlorik. Jadi, kita akan bagi tahu sebab. Because t-test kita adalah negatif 1.083 lebih besar daripada negatif 1.833 and do not fall. And do not fall into rejection region. Okay. Dan kita pun tahu bila kita dah accept null hypothesis, kita akan bagi tahu dia punya kesimpulan umum tu mestilah exceed 2.5. Maksudnya kita just letakkan dia ni. Okay, kita terbalik ke ayat dia je lah. Senang cerita kita terbalik ke ayat dia je. There is sufficient evidence. There is sufficient evidence to conclude. Kita just tukar ayat sahaja. To conclude that the population mean concentration to conclude that the population mean concentration, ataupun kita just bagi tahu to reject. Okay, to reject untuk membangkang, okay, untuk melawan. Sebab itulah reject alternative hypothesis. So to reject that the population mean concentration is at most. Ni lagi senang lah. Is at most 2.5. Okay, kenapa kita guna perkataan to reject? Okay, tadi kita guna accept, tapi kenapa kat sini kita reject? Okay, dekat sini conclusion ni, kita cerita pasal null hypothesis. Conclusion nombor 4, kita cerita pasal null hypothesis. Conclusion nombor 5, kita cerita pasal alternative hypothesis. Okay. Bila H null kita reject, automatically kita akan accept alternative hypothesis. Kita akan sokong. To support. Okay, kita akan support alternative hypothesis. Accept alternative hypothesis ataupun to support the conclusion. Okay. Kalau kita reject null hypothesis, kita akan accept ataupun sokong conclusion soalan tu. Jadi kalau kita accept null hypothesis, so kita akan reject conclusion tu, conclusion soalan. Conclusion soalan kan H1 kan, alternative hypothesis kan, so kita akan reject. So ni kita akan reject ataupun do not support conclusion. Okay. Bila kita tak nak sokong, kita kena reject lah ayat tersebut. Kalau dia cakap at most, so mungkin kita boleh tukar ayat tu jadi at least 2.5. Macam itulah something. Tapi macam tak kena kan ayat dia. So kita just tambah perkataan tu, reject je lah. Okay, lagi selamat. Yang ni tak payah tukar ujung belakang punya ayat. Kita just reject sahaja dia punya conclusion tu. So ini dia punya nota lah. Kalau kita punya conclusion kita yang ni, nombor 4 ni, kita reject, so kita akan accept atau support conclusion. Kalau kita accept, kita akan lawan conclusion tu. Itu sahaja. Okay, so yang ni boleh salin. Dia macam orang kata dua conclusion dalam satu soalan.
Okay. Next kita sambung soalan terakhir untuk hari ini. Mana ya? Okay, nombor 4. Yang ini kalau yang ini kita ambil yang apa ni? Yang tadi soalan 3 tadi, kita ambil yang atas ni. Kita support lah. Bukan kita support, kita just tukar perkataan doesn't exceed ni menjadi exceed. Ini exceed. Doesn't exceed jadi exceed. Itu sahaja. Ada banyak cara sebenarnya nak buat dia punya conclusion rasmi. Dia sebenarnya tak terikat sangat pun jawapan. Yang penting jawapan tu logik lah. Okay, yang penting jawapan tu logik. Okay, nanti korang banding lah jawapan yang tadi tu dengan jawapan yang dalam tutorial ni. Okay, next. Soalan 4. Okay. Okay, ni kita baca Sample of 32 teachers from Langkawi Island has an average salary of RM2310 per month. Okay, yang ini kita cerita pasal Langkawi Island. Kemudian kita ada juga standard deviation dia untuk Langkawi adalah RM122. Kemudian kita ada sampel bagi 36 guru daripada Tioman Island. So Tioman Island kat sini. Okay, jadi kita ada data dia N1, ni N1, ini N2. Kemudian kita ada X bar 1, kita ada X bar 2. Kita ada sample standard deviation 1, kita ada sample standard deviation 2. Okay, untuk yang pertama, untuk Langkawi Island tadi, dia ada 32 sampel. Untuk dia punya Tioman Island pula, dia ada 36. Kemudian mean untuk Langkawi Island adalah RM 2310. Dan untuk Tioman Island, RM 2612. Kemudian standard deviation RM 122 dan ini RM 111. Okey. Ini adalah langkah pertama bagi confidence interval, kita cari nilai, tapi yang ini dia bukan langkah pertama untuk hypothesis testing lah. Ini hanyalah sekadar keluarkan maklumat sahaja. Okey. Dan kat sini soalan ni dia cakap test the hypothesis testing if there are significant differences. Ni. So simbol special dia adalah tak sama dengan. So dia adalah two-tailed test untuk dua data. Okay. Jadi langkah pertama kita ada H null dan kita ada alternative hypothesis. Ingat kita akan gunakan simbol sama dengan satu lagi simbol alternatif. Alternatif kita adalah tak sama dengan. So nanti kita just masukkan min yang pertama tak sama dengan min yang kedua. Macam itulah untuk alternatif. Okay. Min yang pertama sama dengan min yang kedua ni untuk null hypothesis. Jadi yang ini kalau korang betul, korang akan dapat 2 hingga 4 markah. Okay, yang kedua. Yang kedua, kita nak tahu kes A, B, C, D, E atau F. Okay, so yang ni N1, N2 lebih besar daripada 30. Kemudian variance dia, okay, variance 1 unknown. Okay, variance unknown. Variance tak tahu. Okay, itu sahaja dibagi. Okay, N1, N2 lebih besar daripada 3 dan variance unknown. Dia just macam tu sahaja. Variance tu maksud dia population yang ni yang ni. Variance yang population V squared ataupun sigma squared. Yang ni kita tak tahu. Jadi kita buka balik formula siapa yang tak ingat. Okay, yang ini case untuk C.
Okay, case untuk C kita guna Z test. Okay, bila population variance is unknown. Okay, population variance is unknown. So, kita guna Z. Okay, Z ni. Okay, ketika value kita adalah alpha. Alpha untuk level of significance dia adalah 0.05. Jadi kita punya simbol kita adalah, alternatif kita adalah tak sama dengan, so kita akan bahagi 2. Okay, so jawapan dia akan, alpha akan jadi 0.025. And then kita akan cari Z alpha. Okay, Z alpha ni sebagai critical value. Okay, critical value. Sama je macam tadi. Okay, table 4 percentage points of normal distribution. So 0.025 kita adalah 1.96. 0.025 ni adalah 1.96. So jawapan dia sama dengan 1.96. Okay. Itu sahaja untuk critical value. Masuk test statistik, kita akan guna Z test. Actually kan, kalau kita guna Z test untuk two means ni, dia sebenarnya senang formula dia. Okay, formula dia sangat senang sebab dia adalah hampir sama dengan sampling distribution. Cuma dia melibatkan dua mean sahaja. Okay, Z test, kita just ambil S bar. Okay, S bar. X1. Tak apalah, ini terus masuk nilai. Okay, 2, 3, 1, 0. Tolak dengan 2, 6, 1, 2. Okay, dia akan tolak lah. Okay, kemudian dia akan tolak dengan min. Min kita assume dia sama sebab kita tak tahu nilai dia berapa. So, kita akan assume dia sama. Bila min 1 tolak dengan min 2 dan min 1 sama dengan min 2, maka bila min 1 tolak min 2 akan dapat kosong lah. Kan? Sebab nilai dia sama. Okay? Ataupun korang just macam ni je. Min 1 sama dengan min 2. So, min 1 tolak min 2 sama dengan kosong. Just pindah sahaja. Pindahkan min 2 ni ke kiri. Dia akan jadi negatif. So, nanti min 1 tolak dengan min 2 sama dengan kosong. So, nanti jawapan dia tetap sini kosong. Okay? Alright. So, next. Kita akan letakkan punca kuasa. Punca kuasa pula. Kita akan perkan dia. Okay, perkan dia apa? Kita tak ingat formula. Okay, formula dia adalah punca kuasa. Okay, punca kuasa. Okay, S pertama adalah 122. 122. Okay, perkan dengan N. Perkan dengan N. N kita adalah 32. Okay, yang ini S dia ni S squared tau. Maksudnya S kuasa 2. Dia adalah variance yang pertama, variance sample untuk yang pertama. So kita just tambah kuasa 2 sahaja. Kita tambah dengan 111 kuasa 2 perkan dengan 36. Okey. Ni selesaikan. Okey, saya tekan yang atas dulu 2310 tolak 2612. Okey, so yang atas dapat negatif 302. Yang bawah selesaikan. Punca kuasa 122 kuasa 2 per 32 tambah 111 kuasa 2 per 36. Okey. Dapat berapa? 28.1 28.41. Okey, ataupun korang just nak macam ni tak apa. Ya, sama jawapan dia. Okay, so 28.41 lah. 28.41.
Okay, so apa jawapan dia? Negatif 302 bahagi dengan answer. So dia akan dapat negatif 10.628. Negatif 10.628 Okay. Okay. Lukiskan distribution tersebut. Okay, ni lukisan dia. Okay, ada kadar macam ni. Z. Okay, digunakan simbol tak sama dengan. So, bila simbol tak sama dengan, kita akan ada kiri dan kanan. Kita akan ada kiri kanan untuk 1.96. Okay, 1.96, 1.96. Yang belah kiri negatif, yang belah kanan positif. Okay, and then kita punya Z test. Okay, Z test kita sama tak jawapan tutorial macam lain je. Okay, sama Okay, so Z test kita kan negatif 10 kan, dia sangat jauh. Okay, so sinilah negatif 10.628. So bila dia dalam kawasan rejection, kita akan reject lah null hypothesis. Okay, jadi nombor 4, kita akan reject null hypothesis. Reject null hypothesis. Okay, reject null hypothesis. Okay, reject null hypothesis. Because Z test is negatif 10.628 lebih kecil daripada negatif 1.96 and fall into rejection region. Dan akhir sekali, kita akan bagi tahu there is significant evidence. There is sufficient evidence. Ataupun there is an evidence. Apa-apa ayat Okey. Ayat ini untuk apa? Kalau kita reject null hypothesis, kita akan support. Okay, kita akan to support atau to conclude to support the alternative hypothesis. Okay. There are significant difference. Okay, to support that there are significant okay, there are significant differences in teachers salaries between two islands. Okay, two island by 0.05 level of significance. Ni tak nak mention pun tak apa. Okay, jadi sama je, walaupun tajuk dia di bawah 2 min, tapi kita just bagi tahu je lah apa ni, step by step dia still sama. Okay, step by step dia sama. Yang pertama, null hypothesis, alternative hypothesis. Yang kedua, cari critical value. Yang ketiga, cari test statistik. Yang keempat, apa cerita pasal null hypothesis. Yang kelima, apa pula cerita pasal alternative hypothesis. Okay, so dia ada macam tu lah. Dia ada 2 formula dan 2 conclusion. 2 kira-kira, 2 conclusion. Okay, sama tak jawapan? Sama Okay. Alright.
Walaupun dia punya nilai dia lain, okey. Walaupun nilai dia lain kan, kat sini negatif 10 ni dia sangat jauh, tapi dia still lagi kawasan berlurik. So jangan risau. Okey, jangan risaulah, dia still lagi kawasan negatif, kawasan berlurik yang paling belakang. Alright. So kalau tak ada apa-apa lagi soalan, itu je lah kot untuk hari ni. Okay, 4 soalan. Okay, ni korang kalau tak sempat salin, korang boleh dapatkan daripada rakaman YouTube ni ataupun daripada jawapan tutorial tu lah. Okay, sama je. Cuma nanti akan ada beza sikit dekat tutorial ni. Akan dibetulkan untuk soalan apa Okay, start daripada soalan 10, 11 dengan 12 ni akan jadi lain sikit lah jawapan dia sebab baru faham kan macam mana nak guna F-test kan. So nanti yang ni akan ada pembetulan masa kita discuss nantilah, masa open class nanti Right, so itu je. Esok tak ada kelas, so jumpa hari Sabtu siapa yang nak. Itu je lah untuk malam ni. Okay, itu saja. Thank you.